Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, kita pergi kepada video yang seterusnya, masih lagi di bawah tajuk penduduk, iaitu sambungan kepada tajuk pertumbuhan penduduk. Okay. Hari ini kita akan melihat secara khusus kesan pertumbuhan penduduk. Untuk kesan pertumbuhan penduduk, cikgu akan bincangkan untuk pertumbuhan penduduk yang pesat sahaja, ya. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Iaitu pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk pesat merujuk kepada pertambahan jumlah penduduk yang ramai atau dalam kuantiti yang tinggi untuk sesuatu kawasan, negeri atau negara. Terdapat dua kesan pertumbuhan penduduk pesat, iaitu kesannya terhadap sumber alam. Dan yang kedua ialah kesan terhadap demografi dan sosioekonomi. Baik, kita lihat kesan pertumbuhan penduduk. Kesan pertumbuhan penduduk terhadap sumber alam, kita akan lihat dari dua aspek, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Baik, kita akan lihat dulu apakah kesan positifnya. Kita akan lihat satu persatu kesan-kesan tersebut. Okey, yang pertama ialah pembangunan sumber alam akan meningkat. Apabila ramai penduduk, maka dapatlah meneroka sumber alam yang banyak kerana tenaga buruh mencukupi. Selain daripada itu, sumber juga dapat dimajukan dengan sepenuhnya melalui peningkatan teknologi. Contohnya petroleum boleh diteroka dengan secara meluas. Yang kedua ialah peningkatan permintaan terhadap sumber alam. Sama juga apabila penduduk semakin bertambah, semakin ramai, maka permintaan terhadap penggunaan sumber alam akan meningkat. Akan ramai penduduk membeli kereta, mempunyai kenderaan, maka permintaan terhadap petroleum akan meningkat. Sumber alam ini akan dapat dijana apabila ia diteroka untuk memenuhi pasaran. Itu adalah kesan positif terhadap sumber alam. Baik, kita lihat apakah kesan negatif terhadap sumber alam akibat daripada pertumbuhan penduduk yang pesat. Yang pertama ialah tekanan terhadap sumber tanah. Apabila penduduk ramai, maka permintaan terhadap guna tanah pertempatan, guna tanah yang untuk perindustrian, pertanian, pembandaran akan meningkat. Jadi akan berlakunya persaingan guna tanah. Oleh sebab itu, akan berlakunya tekanan terhadap sumber tanah. Yang kedua ialah kepupusan sumber. Apabila berlaku tekanan terhadap sumber tanah, akan berlakunya eksploitasi penggunaan tanah mungkin secara maksima. Jadi ini boleh memberi kesan kepada kepupusan sumber, sama ada flora ataupun fauna. Yang ketiga ialah kualiti sumber alam akan semakin menurun. Sumber alam, kualitinya. Kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan kualiti sumber alam. Pertambahan penduduk, kepadatan penduduk di sesebuah kawasan. Contohnya di kawasan pembandaran. Bila ramai yang berhijrah ataupun bermigrasi ke bandar, maka akan
meningkatnya jumlah kenderaan. Akan meningkatnya aktiviti domestik. Apa kesannya? Ia boleh menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, akan meningkatnya jumlah atau kuantiti sisa pepejar, bahan-bahan kumuhan. Akan berlaku pencemaran bau dan mungkin juga berlaku pencemaran bunyi melalui peningkatan jumlah kenderaan. Jadi ini merujuk kepada kualiti sumber alam. Yang seterusnya ialah kerosakan dan kemusnahan sumber alam. Permintaan terhadap kawasan pertempatan, perumahan, jumlah kenderaan yang banyak memerlukan kepada pembinaan lebuh raya, jalan raya. Ini boleh memusnahkan sumber alam. Contohnya boleh menyebabkan berlakunya tanah runtuh, berlakunya hakisan melalui aktiviti-aktiviti pembinaan. Baik, kita tengok kesan positif pula. Tadi adalah kesan negatif dan kesan positif terhadap sumber alam. Baik, kita tengok kesan positif terhadap demografi dan sosioekonomi. Dalam aspek positif, pertumbuhan penduduk yang pesat akan membekalkan sumber tenaga buruh. Bila adanya bekalan sumber tenaga buruh yang mencukupi, maka sektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian dan sebagainya dapat berkembang dengan baik. Jadi dia membantu kepada perkembangan sektor ekonomi. Yang kedua ialah meluaskan pasaran domestik. Bagaimana ia meluaskan pasaran domestik? Melalui jumlah penduduk yang ramai, maka permintaan terhadap barangan, terhadap keperluan akan menjadi tinggi. Dan ini juga secara tidak langsung, ekonomi akan berkembang bila adanya permintaan yang tinggi terhadap sektor-sektor tertentu. Yang ketiga ialah peningkatan kuantiti dan juga kualiti pasukan keselamatan. Bagi negara yang mempunyai penduduk yang ramai, maka dia mempunyai kelebihan dalam menyediakan pasukan keselamatan dalam kuantiti yang ramai. Bila kuantitinya ramai, maka dalam kuantiti yang ramai boleh dipilih yang berkualiti. Jadi boleh berlakunya peningkatan kuantiti dan kualiti pasukan keselamatan. Itu dalam aspek positif. Kita tengok dalam aspek negatif. Yang pertama ialah peningkatan pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan meningkatkan jumlah penduduk. Bila berlakunya peningkatan jumlah penduduk yang ramai, maka berlakulah persaingan. Khususnya dalam merebut pekerjaan, persaingan dalam bidang pekerjaan, kos upah akan menjadi murah. Jadi, dalam keadaan persaingan ini, pastinya akan berlakulah pengangguran. Jadi, pertumbuhan penduduk yang pesat dia boleh meningkatkan pengangguran. Okey. Rentetan daripada peningkatan pengangguran, dia boleh memberi kesan seterusnya, iaitu kemiskinan. Pengangguran yang tinggi, penduduk tidak ada pekerjaan yang tetap, tidak ada sumber pendapatan, maka dia boleh menyebabkan peningkatan kadar kemiskinan. Contohnya di kawasan bandar, bila berlakunya proses pembandaran, ramai yang berhijrah ke kawasan bandar. Tapi bila berada di bandar tidak mempunyai pekerjaan ataupun bekerja dalam upah yang rendah, maka akan menghasilkan kumpulan miskin tegar di kawasan bandar. Sebab kawasan bandar ni kos hidupnya lebih tinggi. Yang ketiga ialah kekurangan kemudahan asas.
Bila penduduk ramai, kerajaan semestinya menyediakan kemudahan asas yang banyak. Jadi dalam persaingan itu, akan berlakunya kekurangan kemudahan asas. Perumahan, akan wujudnya perumah-rumah setinggan, pertempatan setinggan. Kerana perbelanjaan yang besar diperlukan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan ini. Okey, kesan negatif yang seterusnya ialah masalah sosial. Okay. Masalah sosial sama ada penduduk tempatan sendiri ataupun juga penduduk yang berhijrah. Okay. Jadi bila penduduk yang ramai, kadar pengangguran tinggi, tidak ada pekerjaan, dia boleh mendorong kepada peningkatan jenayah. Seperti mencuri, merompak, mewujudkan kumpulan-kumpulan yang gangster. Okay? Jadi ini boleh meningkatkan juga kadar pelacuran untuk mendapatkan sumber pendapatan. Jadi ini boleh meningkatkan masalah sosial di kalangan penduduk. Terutamanya apabila ramainya migran yang masuk ke negara kita, bekerja sambil melakukan jenayah. Adalah sebahagian kecilnya. Baik, kesan negatif yang terakhir ialah kualiti hidup rendah. Kualiti hidup rendah merujuk kepada kekurangan kemudahan pendidikan. Oleh kerana rakyat ramai, kemampuan kerajaan untuk menyediakan kemudahan pendidikan secara menyeluruh mungkin memerlukan perbelanjaan yang besar. Jadi secara tidak langsung dia akan menyebabkan adanya keciciran berlaku di kalangan kanak-kanak. Mungkin ada yang tidak boleh ke sekolah. Akan berlakunya kadar buta huruf yang tinggi. Jadi ini akan mempengaruhi kualiti penduduk. Kualiti penduduk akan menurun. Selain daripada aspek pendidikan, kita akan lihat juga kualiti hidup yang rendah dalam aspek perumahan. Kekurangan perumahan yang selesa. Wujudnya kawasan setinggan. Maka boleh berlakunya pencemaran, penyakit berjangkit. Bila wujudnya kemiskinan, dia akan menyebabkan ketidakmampuan ketua keluarga untuk memberikan kehidupan selesa pada keluarga. Jadi itu adalah kesan, kesan pertumbuhan penduduk yang pesat. Dan kita nampak selalunya kesan ini dialami oleh negara-negara yang dah dibincangkan dalam video sebelum ni, seperti negara yang mengalami lebihan penduduk. Negara Indonesia, negara Ethiopia, negara India, negara China. Kesan pertumbuhan penduduk yang pesat, lebihan penduduk boleh memberi kesan-kesan yang telah cikgu bincangkan tadi. Jadi itu saja video untuk kali ini. Jadi bagi tajuk pertumbuhan penduduk kita dah selesai. Kita akan sambung kepada satu topik yang lain untuk video yang akan datang, iaitu penuaan. Sekian, terima kasih.